Baik, saya nak masuk satu cerita iaitu Nenek Moi dah meninggal. Okey, dah bersedia? Dah bersedia? Okey, cerita ni dia agak ekstrim sikit. Okey. Cuma tinggal lagi pastikan semua anda ni dah berwuduk supaya tidak ada sebarang benda-benda yang tak elok berlaku lah. Okey. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. So si Ali dengan Din, ya Allah, apa dah jadi dengan Ain? Ya Allah, Pi, aku lemah gila, Pi. Kaki aku longlai kan. Kaki aku longlai ni kan. Cakap sabar. Sebab apa kaki kau longlai? Sebab energi kau tak kuat. Kau kena kuat. Kalau kau tak kuat, susah. Tongkat lidah ke langit. Baca ya hayyu ya qayyum la yamut, 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 ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum la yamut. Allahu akbar. Ada benda yang tak diundang dah berjaya masuk dalam rumah saya ni. Ya hayyu ya qayyum la yamut, ya hayyu ya qayyum la yamut. Baca benda tu. Kena kuat. Sebab apa? Bila korang tak kuat, batiniah korang lemah, korang akan jadi takut. Korang kena ingat, selagi mana dia tak muncul depan kita, selagi itulah dia akan cuba untuk menakut-nakutkan kita dan untuk melemaskan kita, kan? Jadi okey, kepada mereka yang dengar cerita saya, kepada mereka, sebab tu saya galakkan ambil air semayang. Kalau anda rasa panas, kalau anda rasa berdegup, kalau anda rasa tak seronok, rasa meremang seperti diperhatikan, terus baca Bismillah 5 ataupun baca Qala Rabbana Zalamna Anfusana wa Ibnan Tafilana wa Tahamna Lakunanna Minal Khasirin, atau baca Al-Fatihah sebab diri anda sedang diperhatikan. Okey. Jadi ketika itu jugalah saya tak kata saya kuat, tapi setiap bila saya dah rasa ada satu benda yang tak bagus dekat rumah tu, saya terus tukar lidah ke langit dan saya terus baca ya qayyum ya qayyum. Saya nampak sahabat saya dah mula lemah dan saya nampak pokcik dengan orang-orang kampung tu pun rasa macam dah lembik. Mungkin kepenatan, mungkin juga mereka tak pernah mungkin juga mereka tak pernah nampak benda-benda macam ni. Wallahu a'lam bishawab. Benda-benda ni sebaiknya kita jangan tengok lah, kan. Jadi saya tengok si Ain tu mengacau. Begitu muka dia. Menakutkan juga sebenarnya. Saya tengok pun takut. Bila saya tengok wajah Ain tu, saya kata, auzubillahi minasyaitanir, bismillahirrahmanirrahim. Ali, Din, kita pecah masuk nak rumah ni? Cakap, kau biar betul, Pi. Yup, kita pecah masuk rumah ni, kita tangkap si Ain ni. Bila kita tangkap Ain ni, baru kita dapat apa yang kita nak buat. Jadi kita minta tolong orang kampung yang mana ada kat sini. Tak ramai pun dengan saya masa tu. Lebih kurang dekat 9 orang ke 10 orang je masa tu yang ada dengan saya. Yang lain ada yang dah balik. Mungkin kepenatan dan mungkin ada yang takut, kan. Jadi bila saya panggil diorang untuk pecahkan, jadi diorang ni ada yang nak membantu saya untuk pecahkan pintu tu lah. So bila diorang pecahkan pintu tu, terajang pintu tu, bila dah terajang je pintu tu, saya nampak siapa nama tu Ain berlari, dia tu lompat kat jendela. Bila dia lompat kat jendela tu tinggi tau. Dia lompat keluar. Dia tu masuk ke hutan. Masa dia masuk ke hutan tu, Allahu Akbar, saya nampak, tangkap. So orang kampung ni pun ada yang pergi lari dapatkan dia. So dekat dalam rumah tu tinggallah saya seorang. Dia dengan Ali pergi lari, pergi kejar si Ain, kan. Apa tu tinggal saya rumah. Bila saya berdiri dekat rumah tu, saya terus buat ini lah. Allahu Akbar. Okey, nak tahu tak apa jadi dekat saya? Okey, nak tahu tak apa jadi dekat saya? Dengar,
Okay, amuk fans. Dalam keadaan suara saya ni ibaratkan menangis. Sebenarnya kalau menangis, takut. Perlu. Allahu Akbar. Ya Allah. La hawla quwwata illa billahil azim. Ya Allah. Allah, aku lemah ya Allah. Berikan aku kekuatan ya Allah. Aku lemah ya Allah dengan hujanmu ini ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, apakah di depan mata aku ni ya Allah? Untuk pengetahuan anda lah semua kan. Dan untuk pengetahuan anda lah, sebenar-benarnya di dalam rumah nenek moy tu, di dalam rumah nenek moy ni ada tembaga tau. Okay. Ada tembaga. Dalam tembaga tu, dan atas tembaga tu ada kain kuning tau. Ada kain kuning. Dah siap ikat. Saya buka kain kuning yang pertama, ada abu tau. Ada abu-abu dan juga ada tulang belulang. Dan saya tahu abu tu adalah abu apa. Dan saya tahu tulang tu adalah tulang apa. Untuk pengetahuan anda, okay, untuk pengetahuan kalian semualah. Okay. Nenekmu ini dia memang ada membela hantu gaya. Dan lebih menakutkan lagi, nenekmu ini ada bela penanggal juga. Dan lagi satu, untuk pengetahuan kalian semua, di dalam bungkusan tu ada satu janin budak yang dah lama mati. Rupa-rupanya itu adalah janin anak sulung yang pertama. Maknanya tadi saya jumpa Kak Long kan. Rupa-rupanya atas Kak Long ni ada seorang lagi. Kak Long sendiri pun tak tahu. Rupa-rupanya dia ada lagi seorang kat atas. Macam mana saya tahu? Nanti saya akan cerita macam mana saya akan tahu benda ni. Bila saya duduk kat situ kan, kaki saya ni jadi rebah. Jadi macam lembik. Bayangkan kita dekat atas tu. Masa tu baru teringat, ya Allah, Astaghfirullahalazim. Baru aku teringat ada pakcik yang kita orang kan pokcik. Ya. Pokcik tu siap bagi saya ayat yang diijazahkan tu. Saya pun baca ayat tu. Bila saya baca ayat tu, minta maaf saya tak boleh baca ayat tu sebab ayat tu diijazahkan kepada saya dan saya tidak ada kebenaran. Saya boleh share. Siapa yang nak nanti dekat dalam grup Telegram saya akan hantar. Okey, siapa yang nak nanti saya akan hantar kat grup Telegram. So saya baca ayat tu, bawah tu ditulis 7 kali. Bila saya baca ayat tu, rumah yang saya duduk tu, dia ni sejuk sebab ada atap rembia ke apa kan. Tapi rumah tu jadi panas. Dan yang lebih menakutkan lagi, dekat dalam satu bilik ada satu sosok keluar. Sosok tu, kau pernah tengok cerita ni kan? Hantu Kak Limah. Kan? Kau pernah tengok cerita hantu Kak Limah kan? Macam tu lah sebijinya keluar dengan rambutnya panjang, kurus kering. Saya tak pernah tengok muka nenek moy. Tapi saya yakin itu adalah nenek moy. Sebab apa? Itu adalah dia punya hantu gaya. So masa dia keluar tu dalam keadaan dia memang, kalau korang tengok, okey, macam mana aku nak bagi tahu rupa dia. Korang pernah tengok tak cerita hantu Kak Limah? Bukan hantu Kak Limah lah. Masa tu Zul Arifin berlakon. Ini bukan cerita tapi ini aku nak gambarkan macam mana rupa dia. Korang perasan tak masa tu Awi, beberapa orang tengah naik sampan nak pergi ke rumah kuda. Masa tu kan dia suruh Kak Limah tu berdiri atas tanah. Kan masa Kak Limah tengah terbang tu kan, Kak Limah tengah terbang, kaki kan jadi kuku dia panjang. Nampak tak tangan saya ni? Nampak tak tangan saya? Kan lebih kurang kan macam tu kan, dengan kuku yang panjang tengah bergerak. Begitulah keadaan nenek moy dalam keadaan dia macam tu. Tak jejak bumi, dia hidup. Yang hidup bukan dia adalah hantu gaya.
Macam mana hantu raya tu hidup? Selalunya tuan akan mati dan hantu raya tu pun akan mati juga. Tapi sebabkan ada satu roh hidup iaitu Ain. Nenek moyang ni dia serahkan semuanya kepada Ain. Jadi ketika itu masa saya tengah berhadapan dengan benda tu, lillahi ta'ala, saya memang nak terkencing dah time tu. Sebab saya dah fikir Allahu Akbar. Ya Allah, kau kuatkan aku. Alhamdulillah, Din sampai tepat pada waktu dia. Din naik, dia tengok saya. Pi, kau okey Pi? Cakap Din, Alhamdulillah Din, kau sampai Din. Tolong aku Din. Kenapa? Aku tak boleh gerak ni. Kenapa kau tak boleh gerak? Aku tak boleh gerak ni. Tolong aku kat Din. Sebab masa tu saya tak boleh gerak. Okey. Masa tu saya tak boleh gerak sebab saya dah terpaku. Jadi saya kata dengan Din, guna kaki kiri, baca Ya Hayyu Ya Qayyum la yamut 7 kali, sepak aku di paha. Lepas tu sepak kuat ke sepak slow? Sepak slow dah. Sepak kuat apa kau nak gaduh aku ke apa ni? So dia pun baca. Lepas tu dia sepak saya punya paha tu, pepap. Baru saya dapat berdiri. Korang tahu tak apa jadi? Kau tahu tak macam mana situasi tu? Situasi tu sebiji. Siapa-siapa yang pernah rasa dan dia tahu. Macam itulah keadaan dia. Siapa pernah kena himpap dengan hantu? Pernah tak kena tidur? Korang pernah tak kena tidur kena himpap dengan hantu? Pernah tak? Siapa yang pernah tidur kena himpap dengan hantu? Hantu tindih orang panggil. Siapa yang pernah kena? Pernah kan? Masa kecil ke, masa besar ke, siapa yang pernah? Jadi siapa yang pernah kena impak dengan hantu tu, itulah situasi sebenar bila kita berjumpa dengan hantu. Kita jadi kaku. Cakap kuat-kuat pun orang nak dengar. Sampai memang kita akan rasa, memang betul, amok fan, betul, berat, memang berat. Kita sampai tak boleh nak bersuara, kita bersuara pun orang sebelah nak dengar. Tolong. Padahal kita dah habis kuat ni. Kan? Begitulah rasanya. Betul, kita sedar tapi kita tak boleh nak buat apa. Jadi cara dia adalah kita gerakkan dia, salah satu jari kita. Kena gerakkan. Bila kita gerak, mana dia dah kalah. Okey. Ketika tu saya memang sakit. Saya suruh Din sepak. Bila dia sepak, saya tu rebah. Allah. Bila rebah tu darah semua turun. Okay. Jadi ketika itu pula, masa tu baru saya tahu, masa tu darah semua dah jalan, baru dah berjalan lancar. So saya kata dengan Din, tolong aku Din. Kau duduk kat belakang aku, tangan kau betul-betul, tapak tangan kau tu betul-betul kat belakang aku. Dan aku nak kau baca apa yang kita belajar. Okey, Hanif. Macam mana nak keluar situasi tu? Kalau kena tindih, gerakkan lidah dia. Ataupun gerakkan tangan ni. Gerakkan saja. Bila gerak ni baru kita boleh lawan dia. Okay, lepas tu saya kata dia letak tangan kat belakang. Kau ingat tak apa yang kita belajar dengan arwah? Ingat? Okay. Aku nak kau transfer energi kau kat aku. Itu je aku minta. So dia pun buatlah, baca. Dia ada gunakan ilmu pernafasan dia belajar. Masa kita belajar dulu lah. Bangunlah nak si bangunan, bangunlah jangkik kulit sendi seluruhanku, bangunlah urat antai semula jadiku, bangunlah bangunlah bonak otak mentakiku, bangunlah si Muhammad di dalam diri badan tubuhku. Ya Hayyu Ya Qayyum la yamut, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan bersiku saniku ini ya Allah, bantulah sahabat aku ya Allah. Cara dia, itu cara lah. Kalau nak belajar kena duduk depan nak belajar kan. So di dalam badan air ni ada satu saka yang tak boleh keluar sebab kita dah kunci dia. Dan ini adalah umpan untuk dia cerita dan kita akan lepaskan dia. Padahal tak lepas, padahal kita tak boleh bakar dia, tapi kita kena buang dia. Okey. Masa tu si Ain pun bercerita lah, si Along semua dengar cerita. Dia kata nenek moy ni aku dulu. Cerita starting dia kan. Aku nak balik. Jadi saya pun borak dengan dia.
Aku tak benarkan kau balik selagi kau tak menceritakan apa yang berlaku di dalam keluarga ini. Aku nak balik. Aku nak balik. Aku nak balik. Aku panas. Aku nak balik. Aku tak nak duduk sini. Semua ni jahat. Semua ni jahat. Semua nak makan aku. Aku takkan buat sesuatu benda yang sia-sia untuk makan kau. Sebelum aku lepaskan kau, baik kau ceritakan apa yang berlaku dekat atas keluarga ini. Atau aku bakar kau hidup-hidup. Aku nak balik. Aku nak balik. Kelihatan tu. Lepas tu, yang siapa nama tu, si Din duduk sebelah saya. Duduk tekan-tekan apa saya. Konon-konon tak bagi lah saya ni nak berkasar dengan si Ain. Kau lah nak mendaim ni lah kau ni. Aku memang berkasar je. Jadi saya kata, sebelum aku tampar muka kau, baik kau bagi tahu aku apa agenda utama kau di dalam rumah ini dan apa maunya kau, bagi tahu keadaan sebenarnya apa yang berlaku. Maka daripada situlah Ain pun bercerita. Saya cakap, apa yang di dalam bungkusan kain kuning ini, sebab saya ambil kain kuning tu, saya tunjuk kat dia. Apa yang ada dalam bungkusan kain kuning ni? Dia bagi tahu bungkusan kain kuning yang pertama tu adalah ayam kampung. Ada ayam kampung. Ayam kampung tahu kan? Ayam kampung. Bangkai ayam kampung dan juga tanah kubur. Ini adalah untuk kecantikan. Kau nampak tu. Yang kedua, apa bungkusan yang kedua? Bungkusan kedua ni dia agak jadi berat nak cerita. Saya paksa dia cerita. Lepas tu saya ambil tali, saya ikat pinggang dia. Saya letak, saya kata dengan Din, kau pegang tali ni, ibu jari kau letak dekat pinggang kanan dia. Tekan dengan tu. Masa ni bukan masa kau nak kesiankan dia ke, kau sayang dia, kau tekan kuat-kuat. Sebab aku tahu memang dia lawa. Saya kata memang dia lawa. Masa dia sakit tu, sampai dia nak buka baju lah si Ain tu, kita orang pun selimutkan dia dengan kain ridak. Saya ada kain ridak saya. Lepas tu masa dia kata yang kedua tu adalah janin bayi. Si Leha dia beritahu, bayi mana? Lepas tu aku takut nanti dia marah aku, nanti dia bunuh aku. Aku tak akan bunuh engkau. Okey. Aku tak akan bunuh engkau, tapi aku nak tahu siapa janin tu. Rupa-rupa ni janin ni adalah janin aku, anak aku, anak sulung aku. Si Along dengar lah, maknanya atas aku ada seorang lagi lah. Rupa-rupa ni anak yang sulung tu adalah anak lelaki. Apa tujuannya? Adalah kekayaan. Barulah Along dapat tangkap rupa-rupanya mak dia ni memang ada harta yang banyak, tanah yang banyak. Sebab apa? Adik-beradik yang lain dengan bapak dia yang lain-lain tu semua, atuk, onyang, ucit apa semua, boleh dikatakan keseluruhan harta tu dapat dekat nenek Mui. Dan untuk pengetahuan korang, kesemua harta nenek Mui ni dah ditukar nama kepada si Ain. Nampak tak? Disebabkan harta punya pasal. Ada 3-4 bungkusan lain tu tak payahlah saya cerita kan. Cerita 2 tu cukup lah. So jadi, dan dia sendiri dah bagi tahu yang arwah nenek Mu ini memang ada pindahkan saka tu ke dalam badan Ain. Dan Ain terima sebulat-bulatnya. Sebab apa? Terima sebab kasih sayang. Kau bayangkan. Sebab saya tak tahu apa jadi ketika penerimaan tu. Saya tak boleh cerita sebab saya tak nampak dan saya tak tahu. Tapi yang saya pasti mungkin Ain terpaksa terima sebab dia tak sanggup tengok nenek Mui tu sakit. Nenek Mui tu mak dia sebenarnya, tapi orang panggil nenek Mui. Pahal lah kan. Jadi korang jangan terperanjat lah kan? Jangan terperanjat lah benda ni. Macam anak saya Umairah, dia panggil mak saya bukan nenek, dia panggil mak saya mak. Korang bayangkan. Jadi benda ni tak terperanjat lah saya. So lepas tu
Lepas dah buat tu semua, okey, dah proses tu, kita dah pagar. Ustazah berjaya mandikan dia sekitar pukul, dengar tak? Kau dengar tak apa aku dengar? Mengemang terus bulu roma aku. Ini. Allah Akbar. So, ketika itu jugalah kita orang proses untuk mengubati si Ain. Okey. Benda tu terpaksa kita nak ubatkan si Ain. Dan alhamdulillah sekitar jam 12, tak sampai 12, sekitar jam 1.50 proses untuk nak menguruskan jenazah nenek Mu ini berjaya, alhamdulillah. Dan yang tak berjaya lagi adalah Ain. Okey, so masa nak mengubati Ain, kami ni tak sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, saya akui proses untuk mengubati Ain ni bukan proses yang senang. Proses yang sangat susah sebab Ain baru saja terima saka tu dan saka tu sendiri memang dah duduk dalam badan Ain. Jadi daripada situlah kita orang terpaksa kurungkan Ain ke dalam bilik Kak Leha lah. Kak Leha ni dalam bilik terpaksa kurungkan dia. Dan dalam bilik tu alhamdulillah tak ada jendela, tapi jendela tu dah tutup. Okey. Jadi dalam pada masa sama kita terpaksa kurung si Ain ni untuk proses perubatan lepas ni. Maknanya kita akan sambung esok. Hari ni kita nak proses untuk nak menguruskan jenazah nenek Mu je. Atas nasihat saya, alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga arwah. Sebab apa? Mereka dengar apa yang saya cakap. Untuk mengelakkan daripada sebarang benda berlaku, benda lain berlaku, kita kena uruskan jenazah nenek Mu ini secepat mungkin. Dan syukur alhamdulillah pukul 2.30 nenek Mu berjaya dikebumikan. Okey, kita orang kebumikan pagi itu juga. Pagi itu juga kita kebumikan. So alhamdulillah, syukur. Masa proses nak mengebumikan dia tu tidak ada masalah. Segalanya tenang-tenang berlaku. Okey, tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Cuma yang berlaku adalah dekat Ain. So lepas pengkebumian tu lebih kurang dekat pukul 4.30 pagi, kelihatan orang kampung dan juga saudara mara ramai yang berkumpul kat rumah Leha. Okay, rumah Ain lah, rumah Leha lah, Kak Leha . Dalam pada masa tu juga, lepas dah proses tu dalam pukul 4.30, saudara mara mula datang. Sebab mindset masing-masing fikir lepas pukul 7, pukul 8 baru dikebumikan, betul tak? Jadi ramailah yang datang ketika tu, ada yang baru sampai apa semua. Dan diorang sampai ketika itu jenazah dah dikebumikan dah pun. Dan tidak ada dakwa-dakwi lagi dah. Cuma masing-masing bercerita sesama sendiri. Okay, jadi bila semakin ramai, kadang-kadang kejap-kejap kita tengok bilik Ain. Kadang-kadang kita tengok bilik Ain dan kita nampak Ain tengah tidur. Ain memang tengah tidur lah. Cerita dia, Ain memang tengah tidur. So dalam bilik itu memang tak ada siapa-siapa. Okey, memang Ain kita kurungkan dia untuk dia tak ada keluar. Sebab proses rawatan tu akan bermula pada esok. Hari tu memang tak larat sangat dah. Terlalu penat. Sampai dah tak ada energi dah. Semua masing-masing pun dah tak ada energi dah. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses, dalam kita orang duduk ramai-ramai ni, masing-masing bercerita sesama sendiri. Dan ada yang sampai tak boleh terima. Ada yang sampai ada yang sampai macam Kak Long dia lah. Kak Long dia terperanjat lah. Tak sangka Nek Moy ni buat macam ni kan. Rupa-rupanya dia ada abang. Abang dia Nek Moy dah bunuh. Bukanlah bunuh, janin tu dia ambil untuk dijadikan sebagai umpat timbal balik
untuk dapatkan kekayaan dan untuk penunduk segala-galanya. Jadi di dalam rumah Mak Leha ni, Kak Leha ni pula selalu ada barang kena, selalu dia beritahu 2-3 hari ni ada barang selalu jatuh, almari jatuh, TV jatuh, peti ais jatuh, kadang-kadang gobok dekat dapur jatuh, semua jatuh. Dah angkat jatuh, dah angkat jatuh, dah angkat jatuh. Rupa-rupanya itu adalah gangguan daripada makhluk yang bernama hantu raya, yang sebenarnya mereka marah disebabkan Kak Leha ni sebelum panggil saya, dia dah panggil 2-3 perawat dah. Perawat tak jumpa rumah tu pertama. Yang kedua, ada perawat datang tarik diri tak boleh buat. Allahu Akbar, tak tahu kenapa. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling saya dengar, yang saya tahu cerita, ada perawat datang daripada Kertih tak saya. Balik-balik perawat tu kena sawan. Wallahu a'lam lah, ni cerita lah. Kalau dia tipu saya tipu lah anda. Okay. Dia kata dia balik daripada rumah nenek moy tu, dia sampai kat rumah dia kena sawan. Tak tahulah sawan apa, sawan kinzir ke sawan apa, wallahu a'lam, saya tak ada tempat kejadian. So jadi masa tu pula lah setiap 10 minit 20 minit kadang-kadang Kak Leha pergi tengok bilik, tengok memang betul si Ain tengah tidur. Tak tahulah Ain memang tengah tidur lah. Okey, bila Ain tengah tidur, pukul dalam kita lepak tu, semua bercerita lah, masing-masing bercerita lah kan. Bercerita sampai tak sangka lah kenapa mak dia sanggup buat macam ni apa semua, mak sanggup buat macam ni apa semua. Dalam cerita tu, mata Din dengan mata Ali dah memang kuyu dah, memang penat dah ni. Sampai Kak Leha pun nampak kita orang ni macam penat sangat. Dia kata tak apa Ustaz, daripada panggil saya Tok, dah panggil saya Ustaz dah. Ustaz macam ni, sebab apa? Rumah Kak Leha lah paling besar. Rumah Kak Leha ni yang paling besar nak dibandingkan rumah nombor 1, nombor 2. Dia kata tak apa Ustaz, dekat depan ni kat sini ada bilik kosong. Ustaz boleh lah tidur-tidur dulu ke apa ke kan. Lepas tu saya cakap dengan Kak Leha, tak apa Kak, kita nak rehat dulu. Kita tak apa ke Kak, kita nak rehat ni Kak, sebab segan lah pula kan. Dia kata tak apa, rehat lah. Kita orang pun duduk dalam bilik, dengar pula Din dengan Ali. Tiba-tiba segar biji mata. Korang bayangkan Din dengan Ali ni boleh segar biji mata. Terus segar biji mata diorang. Kata apa tau? Aku kesian lah si Ain tu. Tiba-tiba kesian pula kau. Yelah, kesian dia kan. Kena tak pasal-pasal. Dia ni lawas. Dah tak pasal-pasal pula. Apa nama tu? Nak kena terima saka mak dia sendiri. Aku tengok tadi dia dah macam tu, aku tak sampai hati tu. Si Ali dia pula, itulah dia. Dan aku dah rasa macam aku punya rusuk ni sakit pula. Seolah-olah macam rusuk aku ni macam dikasari. Lepas tu saya pun cakap, alah, dandan kau lah dikasari. Kau buat apa pun dengan Ain tu, aku baca je pun, kau pun ada. Lihat api, lawa syut Ain ni, cakap. Lawa-lawa lah juga. Tapi orang tu tak kena, kita kena tolong. Kau ni mesti tak ikhlas kan nak bantu. Tapi kita kerja pun dapat duit. Apa salahnya mereka jodoh aku? Aku ni bujang lagi. Ali pun dekat, habis aku ni tak mana? Kau lain lah, kau awet ramai. Kau pun kan dah tunang. Cerita dia macam tu lah. Jadi kisah pasal si Ain ni bertekak lah berdua ni. Berdua ni. So dalam pada masa tu juga, tengah borak-borak, saya duduk macam ni tau. Tengah borak-borak, diorang tengah borak-borak si Ain tu korang dapat kat diorang. Saya pun borak, makin lama makin saya dah layu. So bila saya dah layu tu, ibarat ceritanya saya dah tertidur lah. Saya tidur dalam keadaan saya duduk sini lah. Suara Ali dengan Din terus hilang. Sebab kan saya dah tidur. Bila saya tidur tu, saya bermimpi. Di dalam mimpi tu, saya bertemu dengan arwah atuk saya. Dengar cerita kan. Di dalam mimpi tu, saya bertemu dengan arwah atuk saya, Tok Nayan.
Saya bertemu dengan dia, entah dia cakap, masa tu saya ingat-ingat, saya naik basikal tau, naik gerek tau. Saya naik basikal baru balik daripada beli tembakau kampung. Tembakau kampung tu nak bagi dekat arwah atuk saya, dekat pondok. Pondok tu betul-betul dekat tengah-tengah Bendang. Okay, saya pun pergi hantar lah tembakau tu dengan rokok daun. Ini mimpi tau. Sambil saya tengah duduk ni, termimpi. Saya mimpi bertemu dengan arwah atuk saya. Masa saya mimpi tu, saya bawa naik basikal, beli tembakau dengan beli rokok daun. Dan saya hantar tembakau dan rokok daun tu dekat pondok dia tidur. Okey. Masa saya sampai tu, saya serahkan dekat dia. Dia serahkan saya kain putih tau. Dia serahkan saya kain putih. Kain putih. Betul. Arwah Tok Dayan. Tok Dayan lah, siapa lagi? Tok aku bukan Tok belah lelaki Tok Ali. Kalau belah perempuan Tok Dayan lah. So saya jumpa arwah Tok Dayan. Saya jumpa Tok Dayan dalam mimpi. Mimpi ni mainan syaitan tau. So masa saya bagi tembakau dengan rokok daun tu, dia ada bagi saya kain putih. Kain putih tu, dalam kain putih tu ada serunai. Dalam kain putih tu ada serunai. Dalam kain putih tu ada serunai. Di dalam serunai tu pula ada buluh, batang buluh. Batang buluh kecil je. Dia macam tempat orang mengaji tu. Lepas tu tok saya kata dengan saya, kain putih tu satu orang, katanya. Kain putih tu satu orang. Maksudnya untuk orang mati. Kapan lah. Saya cakap dengan dia, pasal apa ni Tok? Ni nak bagi kat siapa? Tok kata, tak, bawa balik dah. Tok guna, nampak nak guna apa, nak pakai ke apa boleh guna. Dia cakap, ni kain putih ni kain apa kan? Kain orang duk balut orang mati lah. Awak tak tahu. Arwah Tok cakap, ni mimpi tau. Masa saya tengah duduk ni, kan mimpi. Lepas tu, saya dekat dengan arwah Tok. Tak apa lah Tok. Tok ni cik nak balik ni. Tok nak kirim apa-apa dah. Tak kirim apa, hang balik elok-elok. Macam biasa lah, hang balik takkan hang nak balik berlari kot. Hang balik elok-elok. Ni jalan ni bukan jalan elok sangat. Batu duk banyak kan. Bawa naik basikal tu, naik gerek. Dia panggil gerek. Orang Kedah panggil gerek. Tapi kami panggil basikal lah. Naik basikal tu elok-elok. Saat ni nak pergi mengai, jangan makan ikan duri. Jangan makan ikan sungai. Jangan makan ikan sengat. Ikan bisar lah. So, saya dengar lah apa arwah Tok pesan kan. Dengar je lah apa kita boleh buat kan. Dia pesan macam tu. So, saya pun balik naik basikal. Bila saya naik basikal tu, ada biawak lah, lintas tau. Biawak tu duk lintas. Saya sampai terperanjat, terkamprek. Saya terjatuh dekat dalam bendang. Bila saya terjatuh dekat dalam bendang, Din rupa-rupanya kejut kat saya. Bangun. Saya pun tersedar. Allahu Akbar. Pi, kau boleh tidur duduk, Pi? Saya cakap dengan dia. Kenapa? Apa tidur duduk? Kan tengok jam. Jam pukul berapa lah? Jam pukul berapa? Dah pukul 10.30 pagi dah ni. Kau biar betul. 10.30 pagi. Asal kau tak kejut aku subuh, siut? Macam mana nak kejut kau subuh? Kau tengok si Ali tu bongkang lagi tidur. Maknanya yang penat lah cerita dia. Lepas tu tiba-tiba Din, Pi. Dia cakap, Pi, ada berita tak baik lah, Pi. Kau ni sama-sama bangun tiba-tiba berita tak baik ni apa hal? Pi, tadi aku bangun. Aku dah bangun awal lah, Pi. Aku nak kejut kau pun aku tak sampai hati sebab aku tahu kau banyak guna tenaga dalaman. Okey. Yang serunai dengan ada buluh tu apa cerita bang? Tak ada cerita. Kisah tu aku mimpi je. So jangan tanya cerita apa kisah dengan serunai dengan buluh tu. Tak tahu apa cerita. Tak tahu apa petanda dia. Kan? Jadi, so dia dekat dengan saya. Aku nak kejutkan kau, Pi. Bila aku tengok kau ni, aku terfikir kau ni penat semalam. Kau yang drive.
kau yang lawan hantu-hantu ni. Kita orang ni cover-cover kau je. So aku pun tak adalah sampai nak gerakkan kau. Aku kesian tengok kau. Macam Ali ni aku dah kejut banyak kali dia buat keras je. Aku pun bangun lah pergi dapur. Bila aku pergi dapur, Kak Leha dia jumpa aku. Apa hal Kak Leha cakap apa? Kak Leha tanya kau, Ustaz buat apa? Aku cakap lah kau tengah tidur lagi, mungkin penat. Lepas tu Kak Leha nangis. Dia cakap, aku pun cakap Kak Leha, sabarlah Kak Leha. Orang yang dah pergi tu tetap pergi. Kita yang hidup ni belum tentu lagi, kan? Kita yang hidup ni kena teruskanlah kehidupan kita supaya kita ni tak lalai. Kak Leha kata apa tau? Bukan tu. Cakap, ada apa pula? Pi, aku cakap kau jangan terperanjat. Kenapa? Ain dah meninggal. Kau ni jangan main-main lah. Dia, Pi, Ain dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana Ain boleh meninggal? Sekarang Ain kat mana? Ain dekat hospital. Allahu Akbar. Kisah apa ni? Dia meninggal ni. Tahulah aku pergi. Kau pergi cerita sendiri dengan Kak Leha. So saya pun bangun lah. Bangun. Pergi basuh muka apa semua. Buru gigi kan. Saya jumpa Kak Leha. Masa tu Kak Leha, Kak Long dengan Kak Ngah dia ada. Ustaz, nak bagi tahu adik bungsu kami dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana pula boleh meninggal ni? Bukan ke semalam dia tidur ke? Betul, dia tidur. Tapi untuk pengetahuan Ustaz, adik saya dah meninggal. Ain dah meninggal. Sebab bila kami ni pagi tadi lepas main subuh dalam pukul 7-8 tu, akak pergi tengok dia dekat dalam bilik. Bila tengok, dia tengah tidur. Memang dia tengah tidur. Sebab bila akak nampak dia baring, muka menghadap atas. Dia memang tengah tidur. Jadi akak pun tak mau kacau lah dia. Tapi akak ada bau tak sedap dalam bilik Ain tu. Sebab setahu akak rumah Kak Leha ni susah nak bau busuk. Jadi akak pun pelik. Sekali bila akak pergi dekat katil Leha tu, katil Ain tu, Allahu Akbar. Ustaz tahu tak Ustaz, badan dia ni menyerap, kepala dia ni kat belah belakang. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Allahu Akbar. Tahu tak macam mana dia meninggal? Badan dia menyerap. Badan dia belah dada ni dekat ni kira macam tilam. Ni belah dada sini. Tapi kepala dia dekat belakang. Kepala dia menghadap atas. Tengkuk dia patah. Allahu Akbar. Rupa-rupanya Leha ni terbalik arwahnya, betul. Rupa-rupanya Ain ni dah meninggal semalam lagi. Okey. Dan kaitannya meninggal ni saya buat andaian sendiri lah. Meninggalnya Ain ni ada kaitan dengan nenek Mui. Sebab apa? Rahsia nenek Mui semua ada pada Ain. Ada banyak lagi rahsia yang tak terungkai. Jadi Ain ni ada dekat hospital sedang buat postmortem. Jadi diorang hantar Ain tu sekitar pukul 8 tadi lah. Pukul 8. So dan ketika itu dan tak dapat apa-apa jawapan lagi. Jadi pukul 12 tu saya pergi mandi, rasa bersalah. Allah. Dia dengan Ali bangun. Ali apa cerita Pi? Apa cerita? Dia dah cerita dengan kau. Dia dah cerita dengan aku dah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi bila dah jadi macam tu, saya pergi mandi, duduk dekat rumah Kak Leha tu, jadi rasa seorang yang bermasak saya. Jadi ketika itu saya jadi macam serba salah. Kita duduk kat rumah Kak Leha ni, aduh, apa yang kita buat sebenarnya sampai orang tu mati shoot. Jadi alhamdulillah, bukanlah kata alhamdulillah, diorang tak ada pun menyalahkan kami. Diorang anggap ini semua
takdir. Sambil-sambil duduk tengah borak kan. Jadi saya duduk dalam bilik. Kita orang pun kita orang tak balik lagi tau. Sebab apa? Tak manis lah kita orang balik dengar orang meninggal macam ni kan. So pukul 12, dalam pukul 12 lebih tu hospital telefon katanya boleh datang untuk buat pengecaman mayat. So saya ikut sekali diorang ni pergi ke hospital tersebut untuk buat pengecaman mayat. Dan di dalam postmortem tu katanya arwah ni meninggal ketika bergelut. Macam ada satu energi yang tengah bergelut, padahal tak ada energi pun yang bergelut. Okey. Lepas tu hospital sahkan kematian ni kematian mengejut. Sebab kematian tu kalau ikut daripada, kan orang boleh tengok mati ni berapa lama kan daripada postmortem kan. Jadi kematian tu bermula daripada kita orang suruh kita orang kurungkan dia kat dalam bilik tu. Jadi dalam bilik tu tak ada siapa-siapa pun. Jadi ada beberapa orang kena bagi statement, termasuk saya apa semua termasuk bagi statement. Jadi kematian ni adalah kematian yang mengejutkan keluarga diorang. Dan kami buat andaian sendiri di mana kematian I ni ada kena-mengena dengan nenek Mui. Sebab apa? Boleh dikatakan 100% rahsia nenek Mui ni ada pada Ain. Sebab Ain yang tahu semua ni, benda-benda ni semua. Jadi matinya mak dia, matinya anak dia. Dan untuk pengetahuan korang jugalah, semasa kita orang balik, nak balik, lepas kita orang dah dapat diorang dah bawa balik jenazah untuk dikebumikan. Kebumikan ni lepas Zuhur. Jadi dalam pukul 3 petang tu kita orang bergegas untuk nak balik ke Kuala Lumpur lah. Kak Leha siap bagi upah lagi. Saya pun tak ambil sebab kita orang pun tak buat apa pun. Kak Leha kata dia nak bagi juga upah. Banyak tu upah RM5,000 tu. Banyak gila. RM 5,000. Dia kata ini untuk mak dia, ini untuk adik dia. Apa semua kan. Dia ikhlas nak bagi supaya dia suruh saya doakan semoga arwah nenek Mui dengan Kak Leha Ain tu dicucuri rahmat dan diampunkan segalanya. So saya pun tak tolak lah. Kita ambil dari tu kan, rezeki Allah nak bagi kan. So kami pun bergegas lah balik. Tak sampai kita orang dah balik ni lila ta'ala dah balik ni. So dalam pukul 3 tu kita orang dah bergegas lah balik. Korang tahu tak apa jadi? Sampainya kita orang dekat Ketih. Sampainya kita orang kat Ketih yang dekat depan Petronas yang ada, apa nama tu? Tempat cari gali Petronas Cari gali Petronas tu kat situ Ketih. Ketih kan? Dekat cari gali Petronas yang Ketih, yang besar bagak tu. Okay. Sampai kat situ, Kak Leha call. Dia suruh kita orang patah balik. Dia kata dia jumpa sesuatu. So kita orang pun patah lah balik. Masa patah balik tu saya suruh dia bawa kereta. Saya tak larat. Dalam kereta tu semua diam. Saya diam, Din diam, Ali pun diam. Semua tak berkata-kata apa. Semua diam. So perjalanan betul, pemprosesan minyak Ketih betul-betul. Sampai dekat tempat yang kita nak pergi tu balik, makan jam juga sebenarnya. Sampai kat sana, kita sampai dekat rumah Leha tu betul-betul lepas maghrib lah sampai. Lepas maghrib, dekat Isyak agak lah. Sampai di sana, kita orang jumpa. Bukan kita orang jumpa. Sampai di sana, Kak Leha tunjukkan. Saya kata dengan Kak Leha, Assalamualaikum Kak. Ada apa Kak? Bergegas suruh kita orang datang ni. Kak Leha kata apa? Kak Leha dengan kakak dia lain. Kami minta maaf Ustaz. Susahkan Ustaz datang balik. Tak apa. Kenapa? Tak ada Ustaz. Kali ni kita orang masuk rumah mak lah. Rumah Nenek Mui lah. Bila kita masuk rumah Nenek Mui ni, kita orang dah berhasrat untuk runtuhkan rumah ni dan untuk bakar. Saya kata untuk pulang pada keluarga, tak ada masalah. Tapi kita orang jumpa sesuatu. Ada kaitan tak dengan kematian Ain? Okay. Bila saya nampak ada satu buku. Buku ni
Dia macam mana cakap? Dia bukanlah buku tau. Dia kertas. Tapi kertas tu banyak. Tapi kertas tu dia dah ikat dengan tali rapia. Dalam kertas tu dia tulisan dalam bahasa Melayu lah. Saya baca satu persatu. Untuk pengetahuan anda, sebenarnya kematian Ain ni adalah timbal balik apa yang dah nenek moyang buat. Faham tak? Syarat untuk menjadi kaya, syarat untuk nak penduduk, nak segala-galanya, dia bagi tahu lah, antara syarat-syarat kekayaan tahta wanita, kekayaan kebendaan, kekayaan penundukan, kekayaan dari segi macam-macam masih baca dalam tu, okey, yang saya baca dalam tu kan, akan terhasil dengan 2 nyawa tu korban. Antara yang pertama, isi-isi pertama yang janin yang pertama, dan keduanya anak yang bongsu. Jadi bila saya baca tu baru saya faham, rupa-rupanya masa nenek moy ni ambil ilmu pelik macam ni, ini zaman turun-temurun orang. Nenek moy ni baik orang dia. Mengikut daripada cerita dalam, nenek moy dia baik dan orang kaya. Dan dia sentiasa memberi. Tapi kita tahulah duit daripada mana kan. Jadi dalam pada masa yang sama, untuk mendalami ilmu ni dan syarat dia nak bagi benda-benda ni jadi, dia kena korbankan janin anak yang pertama. So anak nenek moy yang pertama tu anak lelaki. Syarat anak lelaki. Betul-betul anak lelaki dia dapat. So anak tu tak dibenarkan hidup dan dimatikan. Dan janin tu ada dekat dalam kain kuning. Dan untuk memudahkan dia balik ke tempat asal usul dia, kematian tu penutup dia adalah timbal balik kepada anak yang bongsu, iaitu Ain. Jadi perjanjian inilah, Allahu Akbar Rabbi. Dan tak tahulah, saya dengar tu saya cakap, ini perjanjian setan apa ni siul, tak pernah aku dengar siul. David Copperfield pun tak buat macam ni aku rasa kan. So lepas saya baca, saya meremang bulu roma saya. Saya kata dengan adik-beradik dia, macam ni ya, ada baiknya bungkusan kain kuning ni dibakar je hidup-hidup. Bakar je. Kemudian abu ni masukkan ke dalam satu tempat, bubuhkan batu, campak kat laut, biar dia tenggelam. Itu paling penting. Nombor 2, rumah ni terpulanglah. Kalau dibiarkan kan takut berhantu kan. Jadi ada baiknya runtuhkan aja. Lepas runtuh, pecah-pecahkan rumah ni apa semua, segala benda-benda dalam rumah ni bakar je. Atau barang-barang dalam rumah ni agihkan, bagi dekat orang. Rumah ni bakarkan aja. Itu dia yang paling senang sekali. So diorang pun tak sangka juga diorang ikut apa yang saya cakap. Jadi lepas dah selesai tu, tepat jam pukul, saya tak ingat lah, tapi tengah malam lah kami minta izin untuk balik. Dan bila kami balik, dengar cerita ni sampai habis tau. Korang kena dengar cerita sampai habis tau. Bila kita orang balik, Din yang bawa kereta. So masa Din bawa kereta ni, saya duduk kat belakang, Ali duduk dekat depan, belah kiri. So saya duduk kat belakang. Katanya, Pi, kau duduk belakang, biar aku bawa Ali duduk depan. Ali pun boleh bawa kereta. So dalam pada masa yang sama, kalau kau dah banyak, kau dah terlalu banyak sangat buat kerja, Pi, kau kena rehat. Itu je. Kau kena rehat. So aku rasa elok kau rehat je. So saya pun duduk dekat belakang tu, tak ada benda lain saya buat. Saya ambil saya punya bantal. Yang bantal tu bantal petak, letak kat tepi pintu. Tikap tu saya terus tidur. Saya pun tidur dan Din pun tak berhenti. Dia pun bawa kereta straight sampai ke rumah. Okay, jadi kita orang sampai dekat Kuala Lumpur sekitar jam, betul-betul dekat pukul 8 lah. 8.02. Macam tu lah. Pukul 8.02 sampai 8. Jadi bila sampai dekat rumah, kita orang, saya sambung tidur lagi dengan dia, dengan Ali. Sambung tidur kat rumah ni sebab terlalu penat. Energi tu penat.
Jadi lepas Zuhur saya bangun dulu. Ali dengan Din ni masih tidur lagi. Saya biarkan dia orang tidur, mungkin dia orang penat. Dia orang bangun pukul 4 petang. So pukul 4 masa tu saya tengah buat minyak kasturi. So ketika itu saya ada mesej daripada Kak Leha. Kak Leha dia mesej, dia ucapkan terima kasih banyak-banyak atas bantuan yang diberikan apa semualah. Dia halalkan dunia akhirat. Saya dengar pun lega lah dengar dia, dan saya pun bagi nasihat kat dia. Selepas dah settle tu semua, saya pun kejut si Din dengan Ali. Bangun. Dah pukul 4 ni, korang nak tidur sampai bila? Korang nak mati ke apa tidur lewat-lewat sampai pukul berapa ni? So dia dengan Ali pun bangun. Bila dah bangun, dia pun basuh-basuh muka, lepak. Kemudian tumpang rumah saya untuk mandi. Si Ali ni pun sama juga untuk mandi, lepak kat rumah. Lepak lah, kita orang tak balik kan. Tak balik lah, salah tu pun ada masa tu. Jadi kan, pukul 8.30 macam tu lah, 8.30 malam tu, Din cakap dengan saya, Pi, aku ingat aku nak balik lah Pi. Okey kot, 3 hari lah aku kat rumah kau ni, 3 hari lah kita buat kerja ni. Si Ali pun dekat, aku pun nak balik. Ali tak jauh pun rumah dia kat sini, dekat je, tak ada dekat sangat. Kira kalau nak pergi pun macam daripada sini nak pergi ke Taman Konot lah cerita dia kan. So kita orang pun nak balik. So Din pun nak balik, Ali pun nak balik. Saya kata dengan Din, ni 5,000 yang Kak Leha bagi ni, kau ambil 1,000. Dia kata tak apa Pi, kau ambil, aku tak nak. Sebab kau lebih berhak untuk dapat duit ni, kau lagi banyak buat kerja. Tak ada, sama-sama lah kita buat. Nak ambil 1,000 ni. So Din pun ambil, Ali pun ambil 1,000 tu, saya ambil 3,000 lah. Bos kena ambil lebih tau. So apa jadi, Alhamdulillah, pukul 8.30 malam Din pergi lah, dia balik, Ali pun balik. Semua balik dengan aman. Jadi saya cerita semua benda ni dekat Sang Ratu. Saya cerita apa yang dah berlaku kan. Lepas saya cerita tu semua, lingkungan dalam pukul 11.30 malam, Din call saya. Hello, Assalamualaikum, Pi. Din, kenapa Din? Pi, aku ni Pi. Ya Din, kenapa Din? Kau ni apa sedih sangat ni? Cakap, kau ada tengok handphone tak? Cakap, tengok handphone kenapa? Baru cakap, kau kenapa ni? Apa masalah kau ni Din? Aku dekat hospital ni Pi. Cakap, kenapa? Pakcik sakit ke? Tapi kau datang hospital Kuala Lumpur Pi. Datang, jangan datang. Cakap, kenapa ni Din? Cakap, kau cuba relax. Kau nak nangis ke kau nak cakap? Ya aku serius Pi. Kau datang Pi. Kau datang. Kau jangan datang. Lepas tu saya kata, aku datang lah, siapa yang sakit? Lepas tu dia kata, Pi, Ali dah tak ada Pi. Ali dah tak ada. Kau ada main-main lah. Tak ada orang call aku pun. Ali tak ada Pi. Ali accident lepas keluar daripada rumah kau. Dia accident Pi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada orang kontak aku pun Din. Ini bapak dia lepas kontak aku, Pi datang. Jangan datang. So saya pun masa tu naik kereta, ya Allah, luruhnya jantung saya. Luruhnya, kita orang gelak tawa bersama, bergurau bersama, berubat bersama. Kawan saya dah pergi dah. Dalam kereta tu, teringat yang aku tepuk dia. Sebab dia ni kena isteri lah. Ya Allah Ali, macam tak percaya Sud. Kau baru je keluar daripada rumah aku Sud. Tiba-tiba kau dah meninggal. Macam tak kena Sud cerita ni. Macam tipu Sud. Saya pun pergi. Sampai dekat hospital, orang pertama Din lah datang peluk saya. Ali tak ada Pi. Ali betul-betul tak ada Pi. Betul tak ada. Cakap, ya aku tahu Ali tak ada. Macam mana dia boleh meninggal? Okay.
Lepas tu ada polis lah jumpa kita orang. Sebab kita orang ni orang terakhir dengan Ali. Okay, kita orang ni orang terakhir dengan Ali. Untuk pengetahuan kalian semua lah, Ali meninggal sebenarnya macam ni cerita dia. Ali ni seorang perawat. Dia macam saya juga, perawat. Tapi sebab Ali ni dia jarang nak buat amalan. Bila dia jarang nak buat amalan, dia punya kekuatan dalam perubatan dia tu agak berkekurangan sedikit lah. Jadi Ali ni ada satu tabiat. Okay. Kalau dia takut, dia akan terlampai. Kalau dia takut, dia akan terlampai. Itu je. Okay. Jadi Ali accident, ketika itu dia terlampai. Dia takut. Jadi Ali ni meninggal bukan di tempat kejadian. Okay. Ali ni meninggal ketika dibawa pergi ke hospital. Orang yang ada di dalam ambulan tu adalah siapa nama tu, daripada hospital punya orang lah. Orang yang ada dalam ambulan tu yang bagi bantuan pernafasan kepada Ali. Saya jumpa orang tu, brother yang bawa van jenazah, van ambulans yang duduk kat belakang yang bagi pernafasan tu. Dia kata sebelum Ali ni meninggal, Ali cakap apa tau? Dia kata dekat depan motor dia tu ada hantu. Dia takut. Depan motor dia tu ada hantu. Depan motor dia tu ada hantu. Bayangkan. Lepas tu terus meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali, kawan saya lah, yang banyak bantu saya dalam perubatan, dia dah meninggal. Lalu Din pun cakap dengan saya, Pi, ada kena-mengena tak dengan kematian nenek Mui ni, dengan apa yang dah berlaku? Setahu aku lah, Ali ni dia memang terlampai, tapi dia akan terlampai waktu dia betul-betul takut. Mengikut daripada cerita brother ni, dia kata dia nampak hantu. Itu maknanya Ali tengah nampak benda tu lah. Aku rasa lepas dia nampak, dia makan. Lepas dia makan benda tu, dia nampak benda tu seolah-olah macam ganggu dia. Sebab kematian Ali dekat Kemalangan tu, separuh daripada muka dia ni pecah sebab kena lenyek dengan vanet. Okay, vanet. Paru-paru dia pecah. Kaki belah paha kanan dia patah 2. Belah kiri ni macam elok sikit lah, tapi luka-luka lah. So ketika dekat dalam bilik, dalam van tu, dalam ambulan tu, dia masih nama-nama ikan. Dia kata nampak hantu. So lepas tu saya cakap dengan keluarga Ali, kami nak uruskan jenazah Ali. Dan saya, Din dengan Pakcik Din menguruskan jenazah Ali. Dan kami tengok semua 100% apa yang berlaku dekat Ali. So Ali meninggal memang accident lah kan. Memang hancur lah muka dia apa semua. Lepas postmortem dah okey lah, sebab ada jahitan-jahitan tu. Kami yang menguruskan dia dan kami yang kebumikan dia dekat kubur, tanah perkuburan Kampung Baru. Okay. Lebih kurang seminggu lah saya tak ada mood nak bercakap. Lebih kurang seminggu jugalah saya tak ada apa nak buat. Ada kes rawatan saya buat keras saja. Lepas tu ada kematian pun, saya pun 2017. So saya pun dah fikir, penat saya nak fikir. Bila Pakcik dia telefon kata ada kematian, saya tolak untuk membantu. Sebab apa? Saya tak dapat tahan kesedihan tu. Bukan 2012, 2017.
2017 Ain. 2012 jauh sangat. Okey, 2017 bukan 2012 Okey, jadi ketika itu memang saya penat betul lah. Saya tak boleh nak terima lah. Tak boleh terima hakikat lah. Sebenarnya saya nak menangis tau, tapi saya tak boleh menangis. Salah satu sebabnya, masa saya sakit tu, dekat seminggu hari-hari saya menangis. Sakit betul, air mata saya sampai kering ni. So, moral story daripada cerita ni, ibrah daripada cerita yang saya sampaikan ni. Anda nak percaya, anda percaya. Kalau anda tak percaya pun, itu hak anda. Ibrah daripada cerita ni, apa yang kita buat. Yang pertama, kepada mereka yang duduk dalam bidang perawat, walau macam mana pun seorang perawat, anda kena ingat, anda kena sentiasa kuatkan amalan untuk memantapkan batiniah kita. Sebab kita nak bertarung ni bukan makhluk nyata. Kita nak bertarung ni dengan makhluk gaib. Kena ingat, jin yang hidup ni ratusan umur hidup dia. Ribu-ribu umur dia yang mempunyai energi yang sangat kuat. Okay? So, benda-benda ni semua kita jangan ambil senang-wenang. Jangan ingat kita ni kuat. Dan jangan ingat kita ni khalifah, kita boleh menundukkan mereka. Sebab mereka, walaupun lawan kita pun, kalau diorang ni, kalau diorang tak boleh menang pun, tapi diorang ada cara untuk menyesatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang perawat, ingat, jangan buat kerja seorang. Kalau ada tim, buat dengan tim. Dan pastikan tim tu tim yang kuat-kuat. Tim yang mantap. Sebab apa? Kena ingat, kita ni, kalau kita lemah, kawan kita pun akan lemah. Kalau kita kuat, kawan-kawan kita akan kuat. Itu kena buat. Dalam pada masa yang sama, untuk yang lain pula, janganlah mencari ilmu yang singkat untuk dapatkan sesuatu benda, kepentingan diri. Jangan ambil benda yang singkat. Janganlah bela benda bukan-bukan. Janganlah ambil benda bukan-bukan untuk nak kaya, nak handsome, nak cantik ke apa, semua tak payah. Di dalam Al-Quran tu berjenis-jenis ayat, nak kuat ke, nak apa ke, semuanya ada semuanya ada. Lagi satu, untuk pengetahuan awak semua, saka ni bukan perkara yang main-main tau. Wak Imam, bila kita dah janji terima saka tu, kita akan sentiasa dengan dia. Saka ni ibaratkan nyawa kita juga tau. Kemana-mana pergi kita dengan dia. Dan kita kena bagi dia makan, kita kena jaga dia, kita kena jaga seperti mana dia jaga kita. Dan orang yang memiliki saka ni susah nak kata lah, sebab kau dah percaya kau dah percayakan jin dan syaitan ni lebih daripada kuasa Allah. Okay. Kena ingat, walau macam mana sekalipun kita belajarlah betul-betul. Belajarlah, sebab setinggi mana ilmu seseorang tu, kalau guru tak reda, tak restu, tak edit tak. Tak. Sebagai manusia, kita kena ingat, jangan mudah untuk kita nak ambil benda yang mudah. Setiap benda ada risiko dia. Apa yang terjadi pada nenek moyang itu, itulah risiko dia. Kau nak kaya, kau nak sesuatu, kau kena ingat ada timbal balik dia. Inilah timbal balik dia. Tumbal balik dia. Tak nyawa, darah. Tak darah, susah. Itulah dia. Allah ni bila dah hidupkan kita ni, dia dah cukupkan kita dengan rezeki kita. So tak payah pening kepala dengan rezeki Allah bagi. Jangan takut. Yang paling penting, jangan syirik kepada Allah. Bila kita syirik kepada Allah, neraka lah tempat dia. Bukan saya cakap Al-Quran dah bagi tahu. Neraka lah tempat dia. Kau menduakan Allah. Janganlah menduakan Allah. Okay.
Kita susah, doa pada Allah. Kita nak kaya, rajinkan bersedekah. Sedekah jangan tunggu waktu kaya. Waktu kita susah ni lah kita kena sedekah. Ilmu Allah ni sangat luas. Kau nak belajar ilmu perubatan menggunakan mantra ke, kau nak gunakan ilmu Melayu kuno ke apa ke, selagi mana dia tak mensyirikkan, selagi tu gunalah. InsyaAllah kita keluar dengan alif yang tiada mati, mati serta al-jalku. Kita keluar dengan Allah. Taat setia kita lah kepada Allah. Bergantung penuhlah kita semua kepada Allah, insya-Allah. Jadi kena ingat, ilmu yang kita sampaikan ni, ilmu yang kita pelajari ni, kita tak boleh kata ilmu tu sesat. Sebab siapa kita untuk kata ilmu tu sesat, sedangkan kita tak mendalami pun ilmu-ilmu di dalam tu. Okey. Jadi pada saya sebagai manusia yang ada akal, yang ada hati, yang boleh berfikir, ingat, sebelum kita nak melakukan sesuatu, kena ingat, kita ni manusia, ada akal. Kita ada hari bodoh kita. Jangan sampai hari bodoh kita membodohkan diri kita. Ingat, paling penting. Baik, kepada semua sahabat-sahabat di Facebook dan juga YouTube, terima kasih kerana setia mendengar cerita saya. Jam menunjukkan pukul 4.30, 4.37. Kalau nak tidur, tidurlah. Kalau tak boleh tidur tu, duduk relax, boleh sembahyang tahajud, sembahyang hajat ke, buat amalan yang ringkas sampai ke subuh. Okey? Ingat, kita ni dah hujung zaman dah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kepada anda semua, saya Pak Munawir, boleh dikatakan lama juga saya berehat. Disebabkan saya tak berapa sihat. Saya cuma minta jasa baik anda semua, tolong support bisnes saya, bisnes kecil saya. Okey, bisnes kecil saya, set A dan set B. Mana-mana yang dah order set A dengan set B ni, tolonglah, apa kata, tolonglah back in dan bayar saya tu. InsyaAllah barulah semangat saya nak yelah, bayangkan kat 2 minggu saya tak bekerja. Kepada mereka yang nak cari set pewangi kereta, saya masih ada lagi berharga RM20. Bolehlah. Okay. Kepada mereka yang nak beli bukhor, saya masih lagi. Antara produk yang saya jual sekarang ni adalah madu, minyak angin yang dibuat oleh keluarga saya sendiri, dan juga bukhor, air cantik, produk Shaklee. Saya minta anda support lah saya. Okay. Jadi siapa-siapa yang nak beli tu, anda boleh WhatsApp dekat nombor yang tertera 013-433-1899. Okey, untuk set A dan set B anda boleh WhatsApp 013-433-1899. Kalau ada yang nak beli selain daripada barang tu, anda boleh WhatsApp saya 0111-318-1899. InsyaAllah anda tanyalah apa-apa pun. Okey, boleh. Akan datang, saya akan cerita satu cerita, iaitu perhentian di Bukit Semanggol. Siapa pernah berhenti R&R Bukit Semanggol? Perasan tak ada satu hotel kat situ? Siapa pernah berhenti dekat R&R Bukit Semanggol? Dan kat situ ada satu hotel yang dah lama ditinggalkan. Okey, hotel yang dah lama ditinggalkan. So kita akan cerita dekat situ. Ketika itu saya bawa van jenazah. Tempat tu padu, babe. Tempat tu memang padu. Kisah van jenazah di hotel Bukit Semanggol. Okey, memang menarik cerita tu. Memang pelik daripada lain cerita tu. InsyaAllah. Baik, sama-samalah kita berdoa
Sebelum kita akhiri live saya ni, sama-samalah kita menghulurkan dan menghadiahkan umur Alkitab kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seisi keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa baginda, kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita, rakan-rakan dan sahabat-sahabat serta musuh-musuh kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat-Mu, dengan zat-Mu ini, ya Allah, aku memohon Kau ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku dan juga dosa-dosaku terhadap seisi umat-umat di atas muka bumi ini, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, Kau ampunkan jugalah dosa-dosa hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Dosa-dosa umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka yang pernah menganiaya aku, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa mereka yang di mana mereka pernah menghina aku, ya Allah. Kau luaskanlah rezekiku dan keluargaku, ya Allah. Kau luaskanlah rezeki mereka-mereka di luar sana, ya Allah. Kau kayakanlah mereka, Kau berikanlah kesihatan yang baik pada kami semua ini, ya Allah. Ya Allah, aku memohon padamu, ya Allah. Kau kuatkanlah iman kami, ya Allah. Kau tetapkanlah iman kami, ya Allah. Tetapkanlah iman kami sentiasa bersamamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. 5 jam aku live hari ni. Astagfirullahaladzim. Haus aku dibuatnya. Okay, kita jumpa lagi semua sahabat-sahabat. Semoga kita semua dalam rahmat Allah dan semoga kita diberikan kesihatan yang baik kepada anda semua. Okay. Kepada semua sekali yang pernah dengar cerita saya ni, tolonglah perhatikanlah keluarga anda ni. Jangan sampai diorang ni ambil benda pelik-pelik. Waliza, betul, Waliza. Jangan sampai diorang ni ambil pelik-pelik. Tak tahu, bertanya. Okay? Banyak perawat-perawat yang ada kat sini. Anda boleh tanya dengan Ustaz Al-Fatih, Ustaz Al-Fatih lah, Ustaz Syed. Anda juga boleh bertanya dengan Ustaz Syafiq daripada Pusat Rawatan Al-Idrus. Anda juga boleh bertanya dengan Tok Singa. Anda boleh bertanya dengan Wes Solomo. Anda boleh bertanya dengan siapa-siapa saja yang anda kenal dalam bidang perawat, insya-Allah. Mereka akan guide anda supaya tidak mengambil benda-benda yang pelik-pelik. Okay? Semoga kita akan berjumpa lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.